إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت رسول الله وصحابة رسول الله ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Terima kasih Tuan Imam, tuan-tuan dan puan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita menambahkan lagi jadual kuliah di Masjid Jami' Tunku Mukhris ini, sebagaimana yang saya maklum bahawa di masjid ini adanya jadual kuliah. Yang datang ke sini semua hebat-hebat, ustaz, untuk pengarah pun ada dan sebagainya. Dengan tujuan dan niat adalah untuk kita memakmurkan masjid ini dan niat untuk kita menambahkan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita kecintaan kepada ilmu tersebut. Maka dicadangkan kepada saya untuk membaca kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah, yang mana Al-Imam An-Nawawi merupakan seorang ulama yang masyhur dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i, nama Imam Nawawi adalah imam yang hebat, imam yang besar. Imam Nawawi mengarang kitab-kitab yang hebat, terutama dalam bab fiqh. Sebab tu kalau kita merujuk pada kitab fiqh, kita akan melihat Imam Nawawi lah salah seorang ulama dalam ijtihadnya dalam mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi rahimahullah juga merupakan ulama yang memberikan perhatian yang hebat atau yang lebih dalam pengumpulan hadis-hadis Nabi. Maka sebab itu beliau menulis pelbagai kitab himpunan hadis, di antara kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Azkar ni agak kecil berbanding kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu lagi besar. Kedua-duanya adalah kitab hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin juga himpunan hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi. Adapun kitab Azkar adalah kitab yang lebih kecil berbanding kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana kitab Riyadhus Shalihin, kitab Azkar juga satu kitab himpunan hadis melalui bab-bab yang telah pun dibahagikan oleh Imam Nawawi itu, sama seperti kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin juga kitab hadis berdasarkan bab demi bab, tajuk demi tajuk. Tajuk solat, tajuk haji, tajuk jihad, tajuk dakwah dan sebagainya. Maka di bawahnya ada hadis-hadis tentang tajuk itu. Begitu juga kita Azkar. Kita Azkar juga Imam Nawawi masukkan hadis-hadis yang tertentu untuk membahaskan tajuk-tajuk yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sama seperti kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi bila menulis kitab Al-Azkar,
dia letak tajuk dulu. Tajuk apa yang dibahaskan. Letak tajuk, kemudian dia bawa datang hadis Nabi SAW. Itulah keadaan secara ringkas kitab azkar tersebut. Maka sebagai mukadimah, saya baca mukadimah kitab azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, iaitu pendahuluan dia. Pendahuluan kitab al-azkar. Berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah kitab al-azkar, alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar musarrifil umuri wa mukawwiril laili 'alan nahari tabsiratan liulil albabi wal absar alladzi ayqadha min khalqihi man istafa fa adkhalahu fi jumlatil akhyar wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar. Situ tu. Malam ni kita baca muqaddimah pun tak habis. Kalau dikupas muqaddimah kitab azkar ini, kalau nak dikupas mungkin ambil masa 2-3 kuliah juga. Jadi rugi kita kalau kita meninggalkan muqaddimah kitab sebenarnya. Di antara adab kita membaca kitab-kitab karangan para ulama, sebenarnya pada muqaddimah kitab itu dah menggambarkan siapa pengarang itu. Pada muqaddimah itu dah menggambarkan siapa pengarang. Jadi kalau kita baca kitab para ulama, jangan kita lompek terus baca dia punya isi. Tak, baca muqaddimah. Kadang-kadang orang dia tak nak baca muqaddimah, terus dia tajuk kitab tu apa. Muqaddimah itulah menggambarkan siapa pengarang ini. Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Maka dia memulakan kata-katanya dengan hamdalah, dengan kata-kata pujian. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata-kata yang tidak dimulakan dengan hamdalah itu maka tidak punya barakah. Sebab itu para ulama sama ada memulakan penulisan ataupun memulakan kata-kata, maka tahmid itulah perkara pertama yang perlu disebut selepas basmalah, selepas bismillahirrahmanirrahim. Sama ada dalam tutur kata, sama dalam penulisan, maka selepas basmalah itu perlu didahului dengan tahmid ataupun hamdalah. Itulah adab untuk berkata-kata. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita. Nabi bila memulakan kata-katanya, Nabi akan memulakan dengan hamdalah. Hamdalah ini kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan permulaan bicara kita itu, kita menggambarkan betapa punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menunjukkan betapa kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan kata-kata itu telah menunjukkan betapa kuatnya hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ulama menyebut sama ada doa, sama ada kitab yang ditulis,
maka boleh ditengok pada kata-kata hamdalahnya, kata-kata tahmidnya. Permulaan kata-kata, permulaan tazkirah, permulaan syarahan, maka kata-kata tahmid itu menggambarkan seseorang. Kalau dia punya masa yang banyak lah, tetapi kadang-kadang tuan guru ni dia nak ringkas je. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ringkas je, tak ada masalah. Sebab mungkin nak copet dan sebagainya. Tapi ketika kita yang lain, para ulama akan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata pun yang baik-baik. Begitu juga bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan tahmid itu dengan tahmid yang baik. Kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal 'azimi sultani. Adalah 3 rangkap kata-kata hamdalah kita, kata-kata yang cantik. Allah Subhanahu wa taala perlu kita mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang suka dipuji. Allah Ta'ala adalah Tuhan yang suka dipuji. Apabila kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu menggambarkan betapa baiknya kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala suka dipuji. Semakin sempurna pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin Tuhan memberikan pandangan pada permintaan kita. Semakin kita memuji Allah Subhanahu wa taala, semakin Tuhan memperhatikan permintaan kita. Sebab itu apabila seseorang itu mempunyai permintaan yang penting kepada Allah, sekiranya kita ada satu permintaan yang penting kepada Allah, maka perlu kita memperbaiki tahmid kita kepada Allah. Jangan pendek benar pula. Ini yang kita minta ni besar sangat ni. Tapi alhamdulillah pendek. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Pendek benar. Jadi saya biar kita memanjangkan tahmid itu apabila permintaan itu sangat penting, sangat besar. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam punya permintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi menyebut dalam satu hadis, Nabi mengatakan bahawa semua para nabi, para rasul telah selesai permintaannya kepada Allah di dunia. Selesai dah. Kecuali aku, kata Nabi sallam, aku ada satu permintaan yang aku tangguh, yang mana aku akan minta permintaan itu di padang mahsyar nanti. Apakah permintaan yang Nabi tangguh sehingga ke padang mahsyar nanti? Menggambarkan padang mahsyar itu sangat dahsyat suasana dia, sangat dahsyat. Tidak ada suasana yang paling dahsyat berbanding alam mahsyar itu, di padang mahsyar itu. Sehingga memerlukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat kepada manusia keseluruhan dia, sebagai penyelamat kepada manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tangguhkan permintaan dia di akhirat nanti. Apakah permintaan Nabi di akhirat? Sudah pastilah permintaan Nabi adalah untuk umat dia, khusus untuk manusia umum dia, khusus untuk umat dia dan kepada seluruh manusia umum dia. Apa yang Nabi minta? Nabi akan minta untuk menyelamatkan umat dia. Maka Nabi bersabda, aku dah ada satu permintaan yang aku tangguhkan sehingga di padang mahsyar nanti,
Kemudian Nabi mengatakan, dan ketika di padang mahsyar tersebut, ketika mana aku ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mulakan permintaan itu dengan kata-kata pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata dia pun belum ada idea lagi. Dia pun tak tahu apa yang dia akan puji Tuhan di padang mahsyar. Macam kita dah rancang siap-siap dah. Minggu depan kerja doa dah siap dah. Oh, jemput pula baca doa ke istana. Jangan bobek main terus doa ya. Seminggu kita siap dah. Ya. Apa nak doa majlis, apa majlis besar-besar ke? Dah siap dah. Kita tahulah minggu depan ni ada doa, kita nak doa. Kalau orang tu doa spontan, hebat orang tu. Ada siap doa ustaz? Tak apa dah. Sampai terpentas dia pandailah. Oh, hebatlah. Ya. Nabi mengatakan, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, dan aku pun tak tahu apa yang aku nak cakap ketika itu, tetapi ketika itu kata Nabi SAW, aku akan memuji Allah yang belum pernah dipuji oleh makhluk sebelumnya. Aku akan memuji Allah ketika itu yang belum ada lagi orang memuji Allah sebegitu. Nabi mengatakan ketika itu sangat hebat kata-kata pujian Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun tak tahu lagi, belum. Saat ketika itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Nabi nak sebut. Dan Nabi mengatakan ketika itu aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dipuji oleh sesiapa pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu ulama ada menulis kitab tentang puji-pujian kepada Allah Ta'ala sahaja. Ya. Banyak tulisan ulama tentang kata-kata pujian Allah SWT. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullah memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahhar. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Al-Aziz Al-Ghaffar. Para ulama bila memuji Allah Subhanahu wa taala, bila memilih kata-kata pujian itu dengan sifat-sifat yang tertentu, dia tidak memilih sebegitu saja, tapi ada sebab. Ada sebab setiap nama-nama Allah Ta'ala itu disebut bersama dengan tahmid itu. Disebut dengan Alhamdulillahil Wahidil Qahhar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Al-Aziz Al-Ghaffar. Al-Aziz Al-Ghaffar. Al-Aziz Maha Mulia. Al-Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun. Muqaddir Al-Aqdar. Imam Nawawi masukkan sifat Allah Ta'ala itu Muqaddir Al-Aqdar. Kata-kata ini menggambarkan akidahnya Imam Nawawi rahimahullah. Itu yang saya sebut tadi. Pada muqaddimah itu kita mengenali pengarang itu bagaimana keadaannya. Muqaddir Al-Aqdar, Tuhan yang mentakdirkan qada dan qadar. Muqaddir Al-Aqdar, Tuhan yang mentakdirkan qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan qada dan qadar ini semenjak azali. Bermaksud semenjak azali, semenjak tak ada permulaan, sedia kala Allah Ta'ala menetapkan takdir. Apa maksud Allah Ta'ala menetapkan takdir? Maksud Allah Ta'ala menetapkan takdir, semua yang berlaku di dunia ini merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddir Al-Aqdar. Allah Ta'ala yang mentakdirkan semua satu pada hakikatnya. Musarrifil umuri, Allah Subhanahu wa taala yang
Musarriful umuri, Tuhan yang menjalankan semua perkara, Tuhan yang berkuasa terhadap semua perkara. Takdir Allah yang telah ditentukan, dan Allah Ta'ala berbuat apa sahaja di dunia ini mengikut kehendak dia. Musarriful umur. Wa mukawwiril laili 'alan nahar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganti-gantikan di antara siang dan malam. Jarang kita menyebut, jarang kita mengingat, jarang kita memandang siang dan malam ni Allah Ta'ala yang menggantinya. Allah Ta'ala tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Kita baca wirid azkar tu, tulijul laila fin nahar, masuklah malam ke barang siang, jadi malam dah. Wa tulijul nahar fil lail, masuklah siang pada malam, masa datang malam, datang siang, jadi siang. Sekarang ni datang pula malam, jadi malam. Ya. Maka siapa yang mengganti-gantikan siang malam ini? Yang mengganti-gantikan siang malam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukawwiril laili 'alan nahar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggantikan malam kepada siang. Tabsiratan liulil albabi wal absar. Masya-Allah. Muqaddimah Imam Nawawi itu menggambarkan kepahamannya terhadap hikmat-hikmat kejadian alam ini. Tabsiratan liulil albab, kata Imam Nawawi, Allah Ta'ala itu yang menggantikan siang dan malam tabsiratan, sebagai panduan, sebagai hidayat, sebagai tanda li ulil albab, bagi orang yang ada ulil albab, wal absar, dan orang yang ada mata hati. Muqaddimah ini sahaja boleh kita perhatikan mendatangkan keinsafan kepada kita tentang kelalaian kita terhadap sesuatu yang berlaku pada dunia ini. Sesuatu yang berlaku pada dunia ini kita rasa biasalah tu. Matahari naik, matahari terbenam, bulan naik, bulan kocik dan sebagainya, siang malam, dia berlalu macam tu sahaja tanpa ada apa-apa yang boleh menambahkan iman kita. Iman kita macam tu je keadaan dia. Bertambah keiman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bertambah iman kita. Kenapa tidak bertambah iman kita? Sebab kita tidak memerhatikan perjalanan siang dan malam ini. Kita malas nak perhatikan. Kalau perhati pun perhati macam tu lah. Malam dah siang pula, malam siang. Tidak mendatangkan faedah kepada iman kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan langit dan bumi ini, faedah dia apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi untuk kita. Allah Ta'ala jadikan bumi ini untuk kita, khidmat kepada kita. Allah jadikan bumi ini khidmat kita, matahari khidmat untuk kita, bulan khidmat untuk kita. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala gunakan kalimah sakhara, sakhar, wa sakhar lakumul anhar. Ada ayat menyebut wa sakhara lakumul anhar. Kalimah sakhara ini, apa maksud kalimah sakhara? Sakhar wa sakhar lakumul anhar. Maksud sakhara ini Allah Ta'ala mempergunakan untuk kita. Itu sakhara. Allah Ta'ala menjadikan sungai itu mendatangkan faedah untuk kita. Itu maksudnya wa sakhara lakumul anhar.
Dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala jadikan laut itu untuk kita, faedah untuk kita. Allah Ta'ala jadikan bulan untuk kita, Allah Ta'ala jadikan matahari untuk kita, untuk manusia. Allah Ta'ala jadikan matahari itu untuk manusia. Kenapa Allah Ta'ala jadikan matahari untuk manusia? Sebab manusia boleh hidup dengan matahari itu, dan Tuhan letak tepat-tepat matahari itu. Dokek bona pun tidak, jauh bona pun tidak, matahari itu. Matahari itu faedah untuk kita. Dokek bona matahari panas kita, tak termampu kita hidup kat dunia kalau dokek bona matahari itu. Kalau jauh bona, ni kata matahari nak jauh ni, musim matahari nak jauh dah, dokek 2 kali ganda jauh. Tak tahulah apa jadi dia kan, tambah sejuk ke apa. Allah Ta'ala gunakan matahari, bulan dan sebagainya untuk kita. Dan bukan sekadar Allah Ta'ala jadikan alam ini semata-mata untuk faedah hidup dunia kita semata-mata, ya. Kalaulah alam ini Allah Ta'ala jadikan untuk kehidupan manusia semata-mata, dia boleh hidup, boleh makan, hujan turun, boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan menyebabkan orang boleh menjalankan pertanian dan dapat duit. Kalau itulah sahaja faedah hujan, matahari dan sebagainya, orang boleh buat macam-macam dengan matahari. Orang boleh buat tenaga solar, boleh hidup dia. Kalau inilah semata-mata faedah matahari bulan untuk kehidupan duniawi, apa beza faedah itu kepada orang mukmin kepada orang kafir? Apa beza faedah itu terhadap kita dan tak ada orang kafir? Sama tak? Kalau macam tu sama faedah kita dapat dengan orang kafir. Adanya matahari, faedahnya sama dengan orang tak beriman faedah. Apa? Sebab dengan matahari kita boleh buat tenaga solar. Boleh kita pasang aircon, tak payah pakai elektrik dah. Orang tak beriman juga dapat buat macam tu. Sama faedahnya. Ya, hujan yang turun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka kita pun melakukan pertanian, dapat faedah. Orang tak beriman pun handal teknologi, dapat faedah yang sama. Jadi apakah itu sahaja faedah alam ini buat manusia sekadar kehidupan dunia? Alam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada satu faedah yang sangat hebat, yang hanya ada pada orang mukmin saja dapat faedah tu. Orang kafir tak dapat faedah tu. Orang tak beriman hanya dapat faedah duniawi saja. Turun hujan, dia boleh gunakan hujan untuk faedah dia. Dia tahan hujan dari dia buat empangan. Kan pandai manusia ni. Turun hujan buat macam mana? Buat empangan. Dengan empangan ada tenaga elektrik, dapat orang tu gunakan untuk hidup di dunia mereka. Siapa dah? Orang tak beriman. Kalau ikut macam tu, kita kata mereka lebih banyak mendapat faedah daripada alam ni berbanding kita. Sebab teknologi kita tak sehebat mereka. Mereka lebih hebat teknologi. Di antara teknologi terkini, ada kata-kata dia boleh gunakan gelombang yang ada dekat dunia ni kan. Orang nyebut-nyebut je, betul tidak wallahualam. Digunakan alam ini dengan teknologi dia, gelombang alam ni dia boleh cipta gempa bumi. Kan ada sebut macam tu. Ramai ilmuwan mengatakan apa? Gempa bumi dibuat oleh orang barat. Gempa bumi, gelombang itu dia boleh cipta apa lagi? Dia boleh cipta hujan. Dia boleh cipta ribut. Dia boleh buat gempa bumi. Ada kata-kata macam itulah. Betul tidak tu wallahu alam. Orang kata gempa bumi dekat Turki itu gempa bumi buatan, kata dia. Bermaksud betapa hebatnya mereka menggunakan alam ini untuk tujuan dunia. Itu hebat mereka.
Jadi apakah kita kata alam yang dijadikan oleh Ta'ala itu orang kafir dapat faedah lebih banyak daripada kita lagi? Kita pula tak banyak mana faedah yang boleh kita dapat daripada alam ni. Angin mereka boleh buat macam-macam. Dengan angin mereka boleh buat tenaga elektrik dan sebagainya. Kita angin boleh minum wow ya. Angin banyak, apa idea kita boleh buat wow. Buatlah wow, jual lah 100 shopping sekadar tu je. Dia orang bukan Islam lebih lagi dia dapat faedah daripada alam ni, pada matahari dan sebagainya, dengan hujan dan sebagainya lah. Jadi kalau sebegitu bermaksud alam yang Allah Ta'ala jadikan ini, yang pelbagai ini, orang kafir dapat banyak faedah pada kita. Bukan sebegitu makna dia. Kalau mereka lebih dapat faedah sebegitu, ya kita kata mereka lebih dapat banyak faedah duniawi, ya silakan. Mereka lebih banyak dapat faedah duniawi berbanding orang Islam, ya silakan. Orang Islam mendapat faedah daripada alam ini dalam bentuk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebut dalam Al-Quran, apakah faedah alam ini kepada orang mukmin? Faedah alam ini kepada orang mukmin lebih besar daripada dunia. Faedah alam ini kepada orang mukmin menambahkan iman dia, menambahkan ketakwaan dia. Apa Allah Ta'ala sebut? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Oh, rupa-rupanya Allah Ta'ala jadikan langit yang begitu hebat. Orang kajilah langit ni dengan bintang, dengan matahari yang menyebabkan orang kagum dengan alam ini yang begitu luas. Tapi ada pun orang mukmin dijadikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada langit, sama ada matahari dan sebagainya, kita jadikan semua itu sebagai tanda kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tak ada pada orang kafir. Orang kafir tak jadikan alam, matahari, planet dan sebagainya ini untuk menambahkan rasa kagum mereka pada Tuhan. Itu tak, mereka tak dapat itu. Mereka dapat faedah duniawi, silakan, tetapi faedah yang lebih besar yang manusia dapat adalah ayat. Allah Ta'ala sebut ayat. La ayat. Apa maksud ayat? Ayat adalah tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud alam ini menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud alam ini menambahkan ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia dan mengajar kita macam mana nak faham alam ini. Allah Ta'ala ajar kita. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Allah Ta'ala mengajak kita berfikir. Allah Ta'ala mengajak kita. Kenapa tak lihat bagaimana unta dijadikan, bagaimana langit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala membentangkan langit ini, bagaimana Allah Ta'ala memasak gunung ganang dan sebagainya. Allah Ta'ala mengajak kita fikir-fikir. Untuk apa? Supaya kamu tahu betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk ini. Apa tujuannya? Bila kita melihat, maka kita rasa kagum kepada Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata tujuannya adalah ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Langit dan bumi ini yang banyak Tuhan jadikan ini, faedah yang paling besar dia kepada mukmin adanya ayat, adanya tanda-tanda. Inilah faedah yang paling besar sekali. Walaupun kita tak mampu nak jadikan matahari itu macam-macam faedah duniawi, kita kata tak reti kita teknologi itu. Orang bukan Islam lagi pandai untuk menggunakan sumber-sumber alam ini. Orang Islam mungkin ada jugalah, tetapi ada lebih daripada itu lagi.
untuk kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala nama dia ayat. Tetapi ayat itu hanya dapat dipahami oleh siapa? Ulil albab. La ayatin li ulil albab. Ada tanda-tanda kepada ulil albab sahaja. Siapa ulil albab? Masya-Allah, ulil albab. Ulil albab itu bukan sekadar orang itu bijak sahaja, tak. Bijak itu penting, pemikir itu penting, suka berfikir itu penting. Tetapi semata-mata suka berfikir tak lengkap. Dia perlu taat. Dia perlu taat sama. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut ulil albab, maka Allah Ta'ala mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini menggambarkan ulil albab itu adalah orang yang taat. Dia tak boleh semata-mata bijak ya. Oh, pandai tu anak murid ni, dia bijak. Dia bijak ya. Tapi dia tidak taat pada Allah, maka ini tidak memberi faedah kepada umat. Maka ulil albab ini boleh memberi faedah kepada ummah, dan dia seorang yang bijak. Sebab itu Imam Syafi'i meletakkan syarat ilmu itu mesti bijak, zakat. Dia tak boleh semata-mata rajin, tak boleh. Jadi ilmu itu Imam Syafi'i kata zakat lan tanalul ilm illa bi sittatin. Tidak akan mencapai ilmu kecuali 6. Salah satu zakat, cerdik. Jadi akal ni perlu dicerdikkan. Macam mana nak cerdikkan akal? Kena berfikir. Maka ulil albab itu seorang yang berfikir. Tetapi Allah Ta'ala kaitkan berfikir dengan taat. Tidak semata-mata bijak, tapi mesti taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud apa maksud berzikir kepada Allah? Apa maksud Allah Ta'ala mengatakan mereka berzikir berdiri, duduk dan baring? Apa maksud berzikir? Maksud berzikir bermaksud orang itu menjalinkan hubungan dengan Allah. Menjalinkan hubungan dengan Allah, itu maksud zikir. Apa maksud orang ingat Allah Ta'ala? Maksud ingat Allah Ta'ala menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar kita menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah menjalinkan hubungan dengan Allah beserta dengan adab. Macam kita suruh orang, kau jalinkanlah hubungan dengan orang tu. Kita ada projek besar dengan dia, pergi jalin hubungan dia. Bermaksud kita suruh jalin hubungan, bermaksud buat baik dengan orang tu. Jalinkan hubungan bukan sekadar kita jumpa balik, tak. Berbaik-baik. Disuruhnya kita jalin hubungan dengan istana. Tolong jalin hubungan dengan istana, contoh dia. Oh, bukan semudah itu, ada adab dia. Entah ada bodoh hadiah kena bawa ke, ada beradab ke, ada cara dia, sehingga kita diterima untuk menjalinkan hubungan dengan pihak istana, contoh dia. Dia tak boleh teroboh dengan tu ya, tanpa ada adab-adab dia. Tak jadi. Jadi bila kita menjalinkan hubungan Allah SWT, mesti ada adab-adab dia. Ada adab sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Maka berzikir itu menggambarkan jalinan hubungan di antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala itu sepanjang masa. Allah Taala sebut sepanjang masa. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia berdiri, ketika mana dia duduk, ketika mana dia berbaring. 3 ya Allah Ta'ala sebut. Walaupun 3 yang Allah Ta'ala sebut, kita tak boleh lagi daripada 3 keadaan ni. Sentiasalah kita berada dalam 3 keadaan. Sekarang ni kita duduk, kejap lagi kita berdiri. Malam kan kita berbaring.
Ada tak kita keluar bertiga ni, ada masa dia tergantung. Oh, buat apa lah kojo, tergantung pula. Allah Ta'ala tak sebut ketika tergantung, tak ada. Mana kaki ke atas, kepala ke bawah. Kau ada masa tu, tak termasuklah, tak payah zikir lah masa tu. Sebab Tuhan tak sebut. Tuhan sebut masa berdiri, masa duduk, masa baring. Jadi masa kita kaki ke atas, kepala ke bawah, masa tu tak payah zikir lah. Sebab Tuhan tak sebut. Itu bukan macam tu, masuk kita faham. Masuk kita faham keadaan kita, kebiasaannya sama ada berdiri, duduk, berbaring, maka jadilah ayat itu. Allah Ta'ala mengatakan ulul albab itu orang yang sentiasa menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan langit dan bumi ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan langit bumi. Akhirnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka, ya Allah, engkau tidak jadikan ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Masya Allah. Muqaddimah Imam Nawawi ini memberikan gambaran segala-galanya tentang siapa beliau. Maka dikatanya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menukarkan siang dan malam ini tabsiratan lil albab, supaya mendapat pengajaran daripada orang uli albab dan ulil absar. Allazi ayqaza min khalqihi man istafa. Tak ada jam, saya tak nampak jam. Jam tu botol tu belakang. Handphone saya tak keluar jam sebab saya tengok kitab azkar. Azkar tak bawa, saya tengok handphone saya. Tuan-tuan kalau dah banyak bona kan tuan ambil sini ya. Atau buat keluar-keluar lah. Ni ada. Belum pukul 9 ni, selalu 9.30 habis dah. Allazi ayqaza min khalqihi man istafa. Kata Imam Nawawi, tak habis lagi puji Allah Ta'ala ni. Ni masih lagi puji Allah Ta'ala ni. Kita nak mengabarkan kitab azkar ini hebatnya macam mana Imam Nawawi mulakan dengan tahmid dia. Tahmid Imam Nawawi pada muqaddimah azkar ini menggambarkan hebat kitab ini. Apa kata Imam Nawawi? Allazi ayqadha min khalqihi man istafa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita puji mula-mula ini adalah Tuhan yang memilih daripada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangunkan, Allah Ta'ala yang menyedarkan. Allazi ayqadha, Tuhan yang kita puji sebentar tadi adalah Tuhan yang membangunkan, Allah Ta'ala yang menyedarkan. Siapa yang Tuhan bangunkan, siapa yang Tuhan sedarkan? Manistafa, orang yang Tuhan pilih, kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memberikan kita kepahaman bahawa orang yang baik itu orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang ke masjid itu orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang salat itu orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang mujahadah itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kepahaman Imam Nawawi. Kalau kita nak faham, ikut dia. Jadi kita jangan ikut kitab saja, kita baca apa yang Imam Nawawi faham. Apa yang dipahami Imam Nawawi? Allah Ta'ala yang kita puji itu allazi ayqaza man istafa. Dialah yang menggerakkan, yang menjagakan, yang menyedarkan. Siapa yang Tuhan sedarkan? Man istafa, orang yang Tuhan pilih. Siapakah yang terjaga? Orang yang taat itu orang yang terjaga. Orang yang salat itu orang yang terjaga. Orang yang ibadat itu orang yang terjaga. Maka Nabi dalam satu hadis, Nabi katakan manusia ni kebanyakan dia tidur. Annasu niyam wa iza matu intabah. Bila dia mati baru dia jaga. Kebanyakan manusia ni tidur. Nabi kata annasu niyam, kebanyakan manusia ini tidur. Bila dia mati baru dia jaga.
Bermaksud hadis Nabi itu menggambarkan bahawa walaupun kita sedang sedar, sedar kita datanglah ke masjid malam ni dia kuliah. Sedar kita datanglah ke masjid dah pencen dah. Kubur macam dah dokek ke so. Jadi walaupun kita sedar demi sedar, Nabi tetap menyatakan Sayyidina Umar ni manusia tidur. Kita tak sebenar-benar sedar. Nabi mengatakan orang yang sebenar-benar sedar itu adalah orang yang dah mati. Nabi sebut macam tu. Apa maksud Nabi kata yang hidup tidak sedar? Bermaksud kita tidak sedar nilainya ibadat, kita tidak sedar nilainya salat, kita tak sedar nilainya sedekah, kita tak sedar. Sebab itu kita buat hati sikit-sikit ya. Maka dalam hadis menyebut apabila kita ziarah orang yang telah mati, maka orang mati dalam kubur itu mengatakan, wahai orang yang ziarah kami, wahai orang hidup yang ziarah kami, wahai anak kami yang ziarah kami, wahai saudara kami yang ziarah kami, kamu itu masih mampu beramal, kata yang dikubur tadi. Wahai saudara kami yang ziarah kami, kamu tu masih mampu lagi solat, kamu masih ada peluang untuk ibadat, tetapi kamu tidak tahu nilai ibadat. Bermaksud tidur. Orang kat bumi ni tidur. Kata-kata orang dalam alam barzah, bila kita ziarah, dia akan kata, kamu yang hidup dalam ziarah, kamu masih ada peluang ibadat, tetapi kamu tidak tahu nilai ibadat, kata dalam alam barzah. Adapun kami yang dalam alam barzah ni, kata dia, kami dah tahu nilai ibadat, katanya. Mana dah sedar lah, kami dah tahu nilai ibadat, cuma kami tak mampu nak beramal dah, kata dia. Dia dah sedar, Masya Allah, bahasanya pahala salat, bahasanya pahala Quran, bahasanya pahala sedekah. Dalam kubur tu dah sedar, kami dah sedar, cuma kami tak mampu nak beramal dah. Itu kata-kata orang alam barzah kepada siapa yang ziarah. Kemudian apa lagi hadis menyebut? Maka dia mengatakan, kalau Tuhan izinkan kami hidup kembali beberapa minit, kok Tuhan izinkan kami hidup, kami nak menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu lebih kami cinta daripada dunia dan seisinya. Bermaksud mereka dah tahu hakikat kemuliaan yang ada di dunia. Maksud kita walaupun dah datang ke masjid buat ibadat, kita masih lagi belum sedar sesedar-sedarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyedarkan manusia. Siapa yang menyedarkan? Allah. Dialah yang menyedarkan manusia. Siapa? Manusia yang Tuhan pilih. Man istafa. Jadi bermaksud kita kena faham, bila kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, puasa dan sebagainya, maka menurut yang dipahami oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang kita akan baca kitab dia, kata Imam Nawawi, itu orang yang istafahullah, itu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa adkhalahu fi jumlatil akhyar, dan Allah taala memasukkan sebahagian manusia itu daripada orang akhyar, orang yang baik-baik, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi, dan Allah taala memberikan taufik. Ada kata-kata istafah, ada kata-kata ijtabah. Dua-dua itu Tuhan pilih. Istafahu Tuhan pilih, ijtabahu Tuhan pilih. Ijtabah pun pilih, istafa pun pilih. Tapi pada bahasa Arab istilah dia masya-Allah kaya dengan makna-makna. Walaupun makna dia sama, tapi ada perbezaan. Istafa maksud pilih, ijtabah pun pilih. Tetapi di antara istafa dan ijtabah pilih yang lebih tinggi lagi, itu ijtabah. Jadi Imam Nawawi gunakan kalimah itu. Manusia yang telah pun disedarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata Imam Nawawi, adalah manusia-manusia yang Tuhan pilih. Summa ijtabah,
kemudian Tuhan angkat dia, dah pilih buat baik, dan di kalangan ramai yang buat baik tadi Allah telah angkat, ijtabahu, diangkat lebih tinggi lagi, diangkat lebih khusus lagi. Terpulang kepada kita nak jadi, terpulang kepada kita nak jadi hamba Allah yang biasa-biasa ke, ataupun kita nak jadi hamba Allah yang lebih terpilih. Itu terpulang kepada kita lah yang memilihnya. Dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita. Maka kata Imam Nawawi, hamba-hamba yang Tuhan angkat sebahagiannya itu faja'alahu minal muqarrabin, maka dijadikan orang itu muqarrabin, orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud muqarrabin, tuan-tuan? Apa maksud muqarrabin? Maksud muqarrabin bukan sekadar orang tu hampir kepada Allah. Muqarrabin maksud orang tu suka untuk hampir kepada Allah. Masya-Allah kita kata. Ya. Allah Subhanahu wa taala memegang hati kita. Ada orang suka hampir kepada siapa? Masya-Allah. Orang boleh pilih. Ada orang suka hampir kepada raja. Ada orang suka hampir kepada orang kaya. Ada orang suka hampir kepada manusia. Ada orang suka hampir kepada wanita. Ada orang suka hampir kepada harta. Jadi di manakah orang yang hatinya suka menghampirkan diri pada Allah Subhanahu wa taala? Di manakah orang yang keikhlasan, kejujuran hati dalam hati dia suka hampir pada Allah, bukan boleh dibuat-buat kan? Datang ke masjid ni bukan boleh buat-buat. Datang ke masjid boleh, tapi dijadikan oleh Allah suka datang ke masjid, itu berbeza, benda yang berbeza. Datang ke masjid dan dijadikan orang suka datang ke masjid, dua benda yang berbeza. Kita yang ramai-ramai datang ke masjid ni tak sama. Ada yang datang ke masjid dan ada yang suka datang masjid. Ada yang duduk masjid, ada yang suka duduk masjid. Benda yang tak sama. Orang yang suka datang masjid itu luar biasa sekali kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita taat pada Allah, bukan sekadar taat, kita perlu suka pada taat itu. Bila kita salat, bukan sekadar salat, sehingga kita suka untuk salat. Mana suka untuk salat? Suka untuk hampir pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu jahatnya nafsu kita, yang namanya hampir kepada Tuhan, nafsu tolak. Kita pun biarkan. Bisik-bisikkan nafsu kita biarkan. Yalah, betul lah tu, memang tak sadap datang masjid ni. Kita kata. Nafsu bisikkan tak sadap. Kita nak datang masjid, tak payah, tak sadap mana pun, kita kata. Betul lah tu, memang tak sadap, kita. Maka kita ikut bisikkan dia. Maka Allah Subhanahu wa taala maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, faja'alahu minal muqarrabin, maka dijadikan orang yang muqarrabin. Jadi kata-kata muqarrabin ini bermaksud suka. Jadi tak sama orang yang datang ke masjid dengan orang yang suka masjid. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang suka pada masjid, suka, hatinya suka ke masjid. Ada orang suka berjalan kan, tapi hatinya suka ke masjid. Apa Nabi kata? Orang yang suka masjid itu Allah Subhanahu wa taala akan masukkan di akhirat nanti golongan VIP yang orang lain tak dapat, iaitu apa? Mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak beza ni tuan? Nabi menyebut sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Akhirat itu ada 7 golongan yang Allah taala naung. Yauma la zilla illa zilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah taala saja di padang mahsyar itu. Siapakah 7 golongan yang Tuhan naungi? Tak nak ke kita, tak tergerak ke kita, tak terpikat ke kita, tak terliur ke kita dengan hadis itu. Kalau tak terliur kita, jadi tak tahulah kita ni jenis apa kan.
Bila disebut duit, bila disebut makan, tu terliur gitu. Ada satu kedai makan dekat simpang Jolai tu, kedai nasi Arab yang paling sedap. Terliur kita dengar. Bila buka itu rasa-rasa pembukaan itu seramai-ramai orang datang tu. Terliur kita dengar. Sebab kita suka nasi Arab. Apa lagi? Terliur kita mendengar sesuatu nikmat dunia ni. Masya Allah, tak terliur kita tuan-tuan bila kita dibacakan hadis sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Tuhan naungi, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tak terliur kita, lalap kita dengar, biarlah deh kita kata. Masya Allah kita kata. Apa dia? Salah satu 7 tadi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu daripada yang Tuhan naungan, beri naungan, layanan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki hatinya tertambat di masjid. Apa maksud tertambat di masjid? Dia suka masjid. Ada tu orang datang juga ke masjid, tapi hati dia tidak tertambat di masjid. Capeklah habis ustaz ni kan, lama buana ya. Nak keluar. Contoh dia. Ada orang, "Oh ustaz, tambah lagi sejam," kata dia. Insya-Allah saya berhenti ni tuan. Janganlah takut. Jadi maksud hadis itu menggambarkan bahawa bukan sekadar datang masjid, tapi suka. Saya nak habiskan muqaddimah. Malam ni kita baca muqaddimah. Ja'alahu minal muqarrabin. Allah Taala pilih daripada kalangan manusia muqarrabin. Muqarrabin bukan bermaksud dia sekadar hampir, dia suka untuk hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dia bila kita suka hampir kepada Allah Taala? Kita akan cari jalan macam mana pun nak menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Macam orang suka kat gajah kan. Cari jalan macam mana nak jumpa gajah ni. Cari macam-macam cara dia. Sebab dia suka nak menghampiri daripada gajah. Kita tak ada. Ada lah, tak nak pergi sana orang, tak ada. Kecuali dia arahkan, sila datang AJK masjid ke sana, baru kita pergi. Contoh. Jadi dijadikan orang muqarrabin itu bukan muqarrab begitu saja. Orang yang suka untuk menghampiri diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam, muqarrabin al-abrar. Itu muqaddimah. Belum habis lagi tahmidnya. Ini saya baca tahmidnya baru ni. Tahmid Imam Nawawi. Wa bassara man ahabbahu. Kata Imam Nawawi, masya-Allah, tahmid Imam Nawawi ni dah menggambarkan kita dah apakah kepahaman Imam Nawawi terhadap agama ini. Wa bassara man ahabbahu. Kata Imam Nawawi, wa bassara man ahabbahu, dan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada orang yang dicintai. Jadi Allah Taala memandang makhluk ni dengan pandangan pelbagai. Ada pandangan begitu sahaja, ada orang yang Tuhan pandang dengan cinta. Wa bassara man ahabbahu, dan Tuhan itu akan memandang kepada orang yang dia cintai. Kalau Tuhan memandang kepada orang yang dicintai, apa jadi orang tu? Kata Imam Nawawi ni, ini kepahaman Imam Nawawi. Wa bassara man ahabbahu, dan segala puji bagi Allah yang memandang kepada kekasihnya, manusia yang dikasihi. Bila Tuhan memandang kepada kekasih, apa berlaku kepada orang tu? Fazahadahum fi hadhihi dunya, maka orang tu akan jadi zuhud di dunia ini. Dia akan jadi zuhud di dunia. Bila Tuhan pandang kepada orang dicintai, maka hatinya akan mencintai Allah, maka dia akan zuhud di dunia. Bermaksud orang yang ingin zuhud di dunia perlu pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hati kita akan meraya-raya ke dunia ni. Kita pandang harta, pandang ameh, pandang semuanya, semua kita tamak dan sebagainya, sebab kita tidak mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Kata Imam Nawawi rahimahullah. Maka Allah Taala memandang kepada orang yang dicintai, fazahadahum, maka orang itu akan jadi zuhud. Kata Imam Nawawi, fi hadhid dar, di dunia ini orang itu akan jadi zuhud. Dia tidak terliurlah ke dunia ini. Sebab orang itu dipilih Allah Taala, maka Tuhan pandang kepada hati dia, maka zuhud dia. Maka dia hanya tertarik pada Allah Subhanahu wa taala.
Fajtahadu, bukan sekadar itu, kata Imam Nawawi ini, mereka akan bersungguh untuk ibadat, bersungguh untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang ini sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan pandang dia. Maka dia akan bersungguh dengan ibadat. Kata Imam Nawawi, fi mardatih, dia akan berjihad pada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keredaan Allah taala itu ada pada nafkah harta, maka dia akan menafkahkan harta untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau redha Allah taala itu ada pada qiyam, dia akan qiyam, mujahadah untuk menuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah kalau kita baca sirah para sahabat, para salihin, mereka itu bermujahadah menggadaikan nyawa mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi begitu kata Imam Nawawi. Fajtahadu fi mardati, maka mereka akan bermujahadah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ahhubi lidal qarar, dan mereka akan bersedia untuk ke negeri yang kekal abadi ini. Negeri yang kekal abadi ada akhirat nanti. Wajtidabina yaskhatu, dan dia akan menjauhi sesuatu yang Tuhan murka. Wal hadar min azabin nar, dan dia sentiasa berhati-hati dengan azab neraka. Belum habis lagi tahmid tuan, sikit lagi. Wa aqadu anfusahum bil jiddi fi taati, dan dia akan membawa dirinya bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Wa mulazamati zikrih, dan dia cuba untuk mulazamah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut tadi, apa maksud ingat Allah? Ingat Allah bermaksud kita ingin menjalinkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia ingin jalinkan hubungan, ya Allah, kojak telefon, kojak WhatsApp, kojak telefon, kojak WhatsApp. Apa hal ni? Kau asal dia nak apa? Dia nak mengurat orang tu kan. Dia jalinkan hubungan, jalin kojak sebab dia cinta pada orang tu. Dia nak orang tu, maka dia jalin hubungan. Selalu begitulah kalau orang ada makna cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita nak jalinkan hubungan antara sentiasa dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mulazamah zikri bil asyi wal ibkar, dan dia mulazamah berzikir kepada Allah pagi dan petang. Wa inda taghayyur ahwal, dan setiap kali berubah keadaan dia, keluar masjid, dalam masjid, kita makan, selepas makan, sentiasa tak lapih ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amalkan zikir-zikir yang ada ni tuan-tuan, tak lapih kita ingat Allah Taala. Keluar masjid ada zikir dia, lepas tukang pakai selipar ada zikir dia, kan nak masuk kereta ada zikir dia, masa memandu ada zikir dia, nak masuk rumah ada zikir dia, nak buka baju ada zikir dia, nak masuk tandas ada zikir dia. Kalau kita baca yang itu saja, tak terlapih kita nak berzikir Allah Taala ni. Sentiasa ingat Allah Taala. Itu boleh lagi zikir yang umum sentiasa kan. Nak habis kata wa jami'ana illa wan nahar fastanar qulubuhum bilawa min anwar, maka bersinarlah orang ini hatinya dengan cahaya-cahaya, kata Imam Nawawi. Imam Nawawi nak mulakan muqaddimah tentang kitab azkar, tapi dibawanya cerita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu ablaghal hamd, tak habis lagi kata-kata puji Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak habis saya baca. Banyak satu muka surat tahmid Imam Nawawi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tahmid itu memberikan kita kepahaman tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamih, dan aku minta Allah taala tambah kelebihan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallahil azim, dan aku menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, al wahidus samadul azizul hakim, yang maha esa, yang samad. Allah taala ini sentiasa diperlukan oleh makhluknya. Al azizul hakim, yang maha mulia, yang maha bijaksana. Kemudian barulah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku menyaksikan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Sikit ini tuan, sikit lagi sampai dah apa kemudian dia memuji Nabi SAW,
Begitu juga kata-kata pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para ulama akan memuji Nabi dengan kata-kata pujian yang sangat hebat. Ya. Sebab itu bila orang bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar yang Nabi ajar sahaja, boleh kita baca salawat apa sahaja yang ditulis oleh para ulama. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis dia, Nabi kata, bila kamu bersalawat, percantikkanlah salawatmu itu. Ada satu riwayat hadis Nabi kata, bila kamu salawat ke atas aku, perelokkanlah salawatmu kepada aku. Sebab tak tahu mana satu salawat yang Allah Ta'ala terima dengan baiknya. Hadis ini menggambarkan bahawa salawat itu boleh digubah-gubah ayat dia. Bukan tak boleh digubah-gubah. Berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata perelokkanlah salawatmu ke atas aku. Di sini ulama beristihad bahawa salawat itu boleh digubah-gubah ayat dia, selagi mana tak salah makna dia boleh. Ya. Jadi salahlah orang yang mengatakan salawat yang tak ada Nabi ajar tak boleh amal. Bahkan bid'ah haram dan sebagainya. Itu satu kepahaman yang tak betul lah. Ya. Sedangkan ulama kata bahawa salawat itu sama seperti doa. Doa pun boleh kita buat apa sahaja janji baik. Begitu juga salawat. Jadi kita taklah buat salawat kita sendiri. Kita ikut salawat yang ulama tulis. Imam Syafi'i ada salawat dia yang dia buat. Kita baca salawat Imam Syafi'i. Begitu ulama-ulama yang lain, tak ada makna yang tak betul pun. Salawat syifa, apa tak elok apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afil abdani wa shifaiha. Kan elok. Ya. Di antara celah-celah salawat itu ada doa untuk kesembuhan dan sebagainya. Maka ulama yang arif, yang faham, maka dikatakan bahawa tidak ada salahnya kita mengamalkan salawat yang digubah, yang disusun oleh para ulama. Muqaddimah Imam Nawawi, itu muqaddimah Imam Nawawi, insya-Allah kita akan masuk dalam apa kita kata bab pertama azkar, insya-Allah tuan-tuan. Berjumpa kita pada bulan depan, insya-Allah. Sebulan sekali je ni, ya. Insya-Allah bulan depan tuan-tuan ada kitab tu kan. Insya-Allah kalau tak ada nanti kita usahakanlah photostat dan sebagainya, ya, untuk tuan-tuan dapat. Ataupun sebenarnya dalam handphone pun ada sebenarnya kalau tuan-tuan rajin, ya. Terjemah azkar bahasa Melayu ada. Saya pun tadi, ya, saya datang tadi tanya tuan imam ada kitab tak? Tak ada, kata dia. Oh, saya bukan hafal kitab azkar. Jadi tahu download tak sampai 5 minit dapat kitab azkar ni handphone sana, ya. Jadi tuan tu kalau malih nak boleh download dia, boleh baca sini, ataupun nanti kita photostat dapat sama-sama kita menatap kitab azkar ni, memandang kitab tak sama dengan sekadar mendengar sahaja, ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat teruskan membaca kitab azkar Imam Nawawi ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna jama'an marhuman wa tafarraqan ma'suma la tunfina wa la manashaqi wa la sallallahu ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin.